السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Hubung kait di antara surah Fatah dengan surah Hujurat. Surah Fatah kemenangan, surah Hujurat undang-undang dalam negara. Apabila sesuatu daerah telah ditawan, sebab kemenangan, apabila dia kemenangan, biasa kita tak panggil Fatah. Biasa dalam Fatah, lafaz Fatah ni adalah kemenangan yang menyebabkan orang Islam boleh menawan tempat mereka. Katalah orang berperang, dia kalah di medan, kita tak boleh masuk lagi negara dia. Jadi kalau sekiranya kalah di medan, kita panggil kemenangan sahaja, tidak Fatah. Dapat zafar atau ghalbah. Seperti mana orang Islam berperang dengan orang Mekah di Badar, kalah mereka di Badar, kita tak panggil Fatah. Sebab mereka hanya kalah di medan, tapi negara mereka masih lagi mereka kuasai. Uhud begitu juga. Ahzab begitu juga. Jadi kalah mereka di medan pertempuran, kita tak panggil Fatah. Fatah biasa digunakan untuk kalah dan negara mereka ditawan. Seperti Fatah Mekah. Jadi untuk Mekah, walaupun perangan tak berlaku banyak, Nabi kita SAW buat berdua bentuk. Sahabat dia sama ada masuk daripada bahagian atas atau masuk di bahagian bawah, dan memasuki, satunya masuk dengan bentuk sulhan, masuk dengan cara damai, tidak ada sebarang peperangan. Satu lagi mereka masuk, ada sikit banyak peperangan. Bermakna peperangan ada ala kadar. Tapi oleh kerana Mekah dapat ditawan, Fatah Mekah dipanggil Fatah. Tidak panggil Ghazwah biasa. Ghazwah Fatah Mekah. Peperangan yang boleh menawan negara Mekah. Daerah dia ditakluk. Bukan saja dia kalah dalam peperangan, daerah dia ditakluk. Jadi apabila Fatah berlaku, apabila suatu daerah telah ditawan, yakni apabila mereka telah masuk Islam, apa perlu buat? Kena jaga peraturan Islam dalam daerah itu. Biar boleh bezakan di antara daerah Islam dengan daerah bukan Islam. Jadi beza tu hanya dengan sebab cara yang berlaku dalam daerah itu. Orang Islam caranya begini, orang bukan Islam caranya begitu. Jadi atas perkara itulah perlu adanya peraturan dan undang-undang yang boleh membezakan di antara cara di daerah Islam berbanding dengan cara di daerah bukan Islam. Jadi surah Fatah adalah surah kemenangan dan dapat menawan daerah. Surah Hujurat, surah pada memberitahu peraturan, undang-undang yang perlu dihidupkan, yang perlu diamalkan di mana-mana daerah yang telah dikuasai oleh orang Islam. Supaya daerah itu boleh berbeza, boleh ditengok dengan daerah lain. Boleh menggambarkan ini Islam, itu bukan Islam. Kurang kerana rakyat dia atau penduduk dia yang beragama Islam mengikuti peraturan-peraturan. Mengikuti peraturan-peraturan. Jadi surah Hujurat adalah dikira peraturan-peraturan asas negara Islam yang boleh membezakan di antara mereka dengan orang bukan Islam. Peraturan-peraturan asas. Qanun asasi, undang-undang asas bagi negara Islam. Jadi mana-mana daerah yang telah ditawan, penduduk atau pengikut Islam di daerah itu majoriti lebih ramai, maka caranya ialah kena wujudkan suatu peraturan, satu undang-undang asasi untuk orang Islam. Dia ada 7 undang asasi. 7 peraturan asasi atau 7 peraturan asas yang perlu ada pada daerah Islam dalam Hujurat. Kemudian surah ini dia bahagikan kepada 2 bahagian. Walaupun dia pendek, dia bahagi pada 2. Satunya permulaan surah. Daripada ayat pertama sampai kepada ayat
sampai pada ayat 13. Ada 13 ayat pertama, 13 ayat permulaan begitu banyak, begitu panjang, semua menceritakan mengenai peraturan dan undang-undang asas. Ayat seterusnya adalah merupakan syikayah, suatu bentuk laporan Allah Ta'ala kepada hamba dia mengenai sifat-sifat yang tidak patut, sifat-sifat yang tidak patut pada hamba itu tentang agama. Jadi dia panggil syikayah ataupun tasjil, itu laporan daripada Allah Ta'ala tentang sifat tak patut bagi hamba. Pada permulaan surah ini juga dibagikan pada dua. Satunya orang Islam dengan Nabi dia, atau orang Islam dengan pemimpin dia. Macam mana? Yang kedua, orang Islam sesama sendiri macam mana? Jadi dalam 7 undang-undang ini dipecah pada dua. Pertama, di antara umat dengan Nabi ataupun rakyat dengan pemimpin. Yang kedua, di antara rakyat sesama rakyat. Kalaulah tidak ada undang-undang di antara rakyat dengan pemimpin, maka negara itu dikira negara yang tidak baik. Tidak ada peraturan. Juga apabila rakyat sama rakyat tidak ada undang-undang, maka daerah itu ataupun negara itu dipanggil negara yang tidak baik. Dipenuhi dengan kehidupan yang tidak berdisiplin, tidak harmoni, tidak aman dan sebagainya. Kemudian di antara sifat rakyat sesama rakyat dipecah pada dua. Satu sifat-sifat yang baik, satu lagi sifat-sifat yang buruk. Ya, maknanya kena pastikan ada dalam mereka sifat-sifat yang baik dan kena pastikan sifat-sifat yang buruk dibasmikan, dihilangkan daripada mereka. Jadi sesama rakyat pun dipecah pada dua. Sifat yang baik pun ada diberitahu, yang perlu dizahirkan, yang perlu disuburkan. Yang kedua, sifat-sifat buruk yang biasa ada juga pada rakyat, yang jika ada perlu dibasmikan, perlu dihilangkan. Jadi walaupun surah ini pendek, tapi ia merupakan peraturan asas bagi mana-mana daerah atau negara yang penganutnya telah memeluk agama Islam ataupun telah menerima seruan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-undang pertama. Undang-undang pertama di antara umat dengan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Wahai orang telah beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Sini jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Dalam apa saja perkara. Dalam kitab Ruhul Ma'ni, dia kata, mendahului Allah dan Rasul ini suatu makna an-nahyu an mukhalafatil kitab wa sunnah. Suatu makna dalam ayat ini ialah larangan daripada menyanggahi kitab dan sunnah. Semasa Nabi SAW masih hayat, perkara itu dirujuk pada Nabi. Sebab Nabi lah yang akan baca ayat-ayat kitab Allah. Nabi yang akan huraikan ayat-ayat kitab Allah itu dengan sunnah baginda. Jadi semua dirujuk pada Nabi. Jadi wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Maknanya nak buat sesuatu, jangan ropoh. Kena ada ilmu. Mendahului Allah Rasul ni buat dulu, barulah tanya Quran macam mana, hadis macam mana. Itu makna mendahului. Mendahului. Makna masuk rumah tanpa minta izin dengan tuan. Mendahului ini, janganlah kamu masuk rumah mendahului daripada minta izin. Kena minta izin dulu. Kena dahulukan izin daripada masuk. Kalau masuk dulu, baru minta izin, itu dia panggil mendahului. Masuk rumah, masuk makan semua sekali, barulah minta izin. Kena ke? Tidak kena. Begitu juga buat sesuatu, baru tanya, kitab Allah macam mana? Hadis macam mana? Tak kena. Maknanya sebelum buat sesuatu, kena tanya hukum daripada kitab Allah, hukum daripada hadis Rasulullah SAW. Kerana dia Muslim, dia bukan orang kafir. Orang telah serah diri untuk ikut perintah Allah. Orang telah serah diri untuk ikut hukum Rasulullah. Dia bukan orang kafir. Maka apabila dah buat keputusan serah diri dengan kalimah syahadah, maka sebelum buat tanya dulu. Itulah Muslim.
Itulah berserah diri betul. Jadi, undang-undang dalam negara Islam atau undang-undang dalam daerah Islam, pertama sekali, jangan mendahului Allah dan Rasul. Dengan kata lain, umat Islam kena belajar agama dia. Kita Allah tentang akidah ni macam mana akidahnya. Hadis-hadis Rasulullah macam mana cara hidupnya, cara ibadatnya, adat resamnya. Nak buat boleh, tapi tanya dulu. Bukan payah sangat. Tanya dulu. Tanya orang sudah tahu. Orang tahu banyak. Orang tahu sikit tanya pada orang tahu banyak. Orang tak tahu langsung, dia boleh tanya pada ramai lagi. Bermakna tanya dulu sebelum buat. Jadi dalam kitab Ruhul Ma'ni dia kata ini adalah makna bagi an-nahyu, satu larangan an mukhalafatil kitab wa sunnah, daripada menyanggahi kitab dan sunnah. Jadi larangan menyanggahi maknanya jangan buat sebelum tahu kitab dan sunnah. Kerana kalau tak tahu dia akan sanggah. Dia duduk jadi melawan tu biasanya kerana tidak tahu. Jaga sangat kerana degil. Kerana tak tahu. Tak tahulah berlawan. Kalau sudah tahu, jangan berlawan. Kalau sudah mengaji kitab Allah, sudah mengaji hadis-hadis Rasulullah, jangan berlawan. Jadi menyanggahi apabila jahil. Dan juga boleh berlaku menyanggahi Allah dan Rasul dengan sebab degil. Dan dua perkara itulah. Mukhalafah berlaku dengan sebab jahil, mukhalafah berlaku dengan sebab degil. Jadi undang-undang pertama, semua umat Islam duduk dalam negara Islam, dalam daerah Islam, kena tahu peraturan asasi, kena tahu hukum Allah daripada kitabnya, kena tahu hukum Allah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi la tuqaddimun, la ni mana jangan mendahului. Ada masyarakat kita yang jahil, dia kerana jahil lah, dia kata tak ada larangan pun. Tak ada larangan pun. Apa makna tak ada larangan? Saya buat ni tak ada larangan pun. Jadi jawapan untuk orang seperti ini, kita kena tanya dia, kamu tahukah perkara ni dalam agama tak ada larangan? Atau hanya dakwaan tanpa dalil? Dia kata saya dah tahu semua, tak ada larangan. Tak jumpa. Kita kena kata ada dalam surah Hujurat, la tuqaddim. Ia larangan. Bermula dengan la. La makna jangan. Allah beritahu kepada orang duduk dalam negara Islam, la tuqaddimu. Kamu semua orang Islam yang beriman, jangan kamu mendahului, jangan kamu canggahi. Jadi cara nak supaya zahirnya tidak canggah, dia kena tahulah perkara tu. Tak boleh ke? Boleh ke? Jadi itulah perkara yang dikira asasi. Jadi an-nahyu an mukhalafatil kitab wa sunnah, larangan daripada menyanggahi kitab dan sunnah. Jadi la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Perkara kedua arahan. Perkara pertama larangan, perkara kedua arahan. Arahan supaya takut. Dan kamu semua hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah. Kerana daripada takut inilah penyanggahan tak akan berlaku. Penentangan tak akan berlaku. Khilafan tak akan berlaku. Ikuran kerana takut. Jadi wattaqullah adalah merupakan arahan supaya takut. Kerana daripada takutlah tak akan berlakunya pencegahan. Jadi wattaqullah. Dua perkara. Satu bermula dengan nafi, dengan nahi. Yang kedua dengan arahan. Larangan tak arahan. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia maha mengetahui, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar alasan dan dalihan, maha mengetahui isi hati. Undang-undang kedua, beradab. Beradab. Dulunya para sahabat radhiyallahu anhum yang mari menjadi orang Islam ni daripada latar belakang yang berbeza. Orang Madinah dia orang bertamadun. Kerana di sini ilmu dipelajari. Ilmu adalah asas tamadun. Asas peraturan. Asas bagi adab.
Jadi orang Badui duduk di bukit sana, dia duduk dengan kambing dan unta dia. Dia hidup dengan golongan-golongan yang jauh daripada ilmu. Hidup dengan binatang dia. Jadi hidup dengan binatang ni biasanya sifat-sifat tu tidak banyak yang baik. Jadi mereka dimari, di antaranya satu sahabat Nabi, seperti Uyainah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat kata, dia mari, dia kata, ya Muhammad ukhruj ilaina. Dia kata, wahai Muhammad, keluar, kami nak jumpa. Rumah Nabi tidak besar, sempit rumah Nabi. Dia mari daripada pintu ni, dia panggil, wahai Muhammad, keluar, kami nak jumpa. Dia dengar tak dapat apa-apa jawapan, dia pergi ke pintu lain, dia pintu. Jadi sekeliling rumah Nabi dia pergi dan melau dengan suara yang tinggi, ya Muhammad ukhruj ilaina. Iaitu itu adalah watak orang Badui. Cara dia berkawan, cara dia bermuamalah dalam kehidupan dia seharian dia. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada mereka, perkara-perkara seperti itu kamu sesama kamu boleh, tapi kepada pemimpin tidak boleh. Dalam negara Islam, dalam tempat yang ada dalamnya Islam, jadi ketua dengan pengikut kena ada adab. Paling kurang jangan tinggikan suara. Sesama kamu tak apa. Mungkin dalam keadaan kamu duduk dengan kerja kamu, memanggil dengan apa saja tidak ada masalah. Tapi untuk pemimpin, lebih-lebih lagi Nabi SAW meninggikan suara itu satu benda yang sangat biadab, menyalahi sangat-sangat adab, yang boleh membawa kepada kehancuran amal. Jadi Allah Ta'ala beritahu undang-undang kedua, iaitu dengan pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang telah beriman, kamu jangan tinggikan suara kamu fauqa sautin nabi, melebihi suara Nabi. Wahai orang beriman, kamu jangan tinggikan suara kamu mengatasi suara Nabi. Mana suara pun kena rendah daripada suara Nabi. Yang kedua, wala tajharu lahu bil qawli. Jangan kamu zahirkan kepada Nabi dengan percakapan atau dengan ucapan kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti mana kamu zahirkan cakapan kamu sesama kamu. Kamu sesama kamu, tak apa, nak panggil nama ke, nak panggil apa ke. Tapi janganlah kamu menyaringkan suara kamu kepada Nabi dengan perkataan yang kamu biasa guna sesama kamu. Tidak boleh. Adabnya lain. Sebab apa? Ada kemungkinan kalau kamu nyaringkan suara kamu dengan satu panggilan seperti mana kamu panggil sesama kamu, sini mukaddarnya, min an tahbata a'malukum. Bimbang takut digugurkan amalan kamu. Kalau kamu memanggil Muhammad, Muhammad begitu, takut digugurkan amalan kamu. Kenapa? Gugur amal. Kerana menyakiti Nabi. Itu ialah dianya. Kerana menyakiti Nabi. Wahai Muhammad, keluar, kami nak jumpa. Untuk kawan-kawan kamu tak apa. Untuk Nabi menyakiti. Menyakiti Nabi gugur amal. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tak tahu amal kamu gugur. Sebab gugur amal ni daripada keputusan Allah. Dia tak nampak. Perbuatan tu kamu nampaklah, tapi gugur. Gugur tu tidak nampak. Jadi, bimbang takut digugurkan amalan kamu hal kadang kamu tidak menyedarinya. Ini adab. Kemudian dibagi tahu targhib. Umat Islam perlu bertamadun, perlu duduk dengan satu budaya yang sangat baik, iaitu innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang yang boleh merendahkan suara mereka inda Rasulillah, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, itulah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberi sifat takwa. Imtihana ni mana telah diuji dan dipilih. Itulah orang-orang yang telah diuji dan dipilih hati-hati mereka untuk diberi sifat takwa. Bermakna boleh merendahkan suara depan Nabi, orang itu sudah ada takwa. Setelah diuji, maka dipilih dia layak diberi sifat takwa. Orang yang ada sifat takwa, lahum maghfiratun, di akhirat dia akan dapat keampunan,
wa ajrun azim, dan dapat pahala yang sangat besar. Dapat pahala yang sangat besar. Ayat seterusnya sebagai zajrun, teguran kepada orang-orang yang tidak beradab, orang Badui atau orang luar mari di kota Madinah dengan cara dan gaya yang tidak beradab. Kalau tidak ditegur, lalu budaya mereka akan diikuti. Budaya ni satu perkara juga. Kalau kita tunjuk budaya-budaya begini, seperti kata budaya-budaya barat masuk menolak dalam orang kita yang timur ni, kadang-kadang bahaya. Jadi kena tegur, kena ada teguran. Sebab apa? Sebab orang-orang barat sangat memuji budaya-budaya timur. Jadi kalau biarkan budaya-budaya Arab, budaya-budaya barat masuk dalam budaya timur, jadi hilang dia punya nilai baik itu. Jadi Allah Ta'ala adakan ayat teguran nak beritahu janganlah perangai-perangai Badui itu diikuti oleh orang bertamadun di Madinah. Kalau tidak ada teguran, lama-lama orang Madinah pun jadi kasar seperti itu. Tidak ada lagi contoh yang baik. Jadi Allah Ta'ala beritahu sebagai zajrun, innal ladina yanadunaka min wara'il hujurat. Sesungguhnya orang yang memanggil kamu di luar pintu, di belakang dinding rumah kamu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak memahami derajat engkau yang tinggi. Dia kesimpulannya, kecanggahan yang berlaku kerana tak tahulah. Sesungguhnya mereka yang memanggil kamu di belakang dinding rumah kamu supaya keluar, aktsaruhum, kebanyakan mereka la ya'qilun, tidak memahami kedudukan kamu yang sangat tinggi. Walau annahum sabaru, kalaulah mereka dapat sabar, tunggu kamu keluar. Kalau mereka dapat sabar, tunggu kamu keluar. Yani hatta takhruja ilaihim, sehingga kamu sendiri keluar jumpa mereka. Lakana khairan lahum, sabar dan tunggu itu lebih baik bagi mereka sebenarnya berbanding dengan panggil kamu. Sebab Nabi kita SAW orang yang sangat sibuk. Kurang masa Nabi duduk dalam rumah, banyak masa Nabi duduk dengan umatnya yang begitu ramai. Umatnya berhajat kepadanya dalam setiap perkara agama. Dia akan ajar, dia akan didik. Jadi ada masa-masa Nabi duduk dalam rumah untuk beritahu sesuatu dalam keluarga dia, dalam tempoh yang tidak lama, dalam urusan rumah tangga dia. Jadi ada masa Nabi bagi untuk dalam rumah, ada masa Nabi bagi untuk dalam rumah. Dia tidak seperti orang biasa. Kesibukan Nabi sudah tentu tidak seperti orang biasa. Sebab orang akan tumpu pada Nabi. Semua orang nak belajar. Kalau kata 1000, sahabat 1000 semua nak ambil masa daripada Nabi. Kalau 2000 sahabat, maka 2000 sahabat nak ambil masa daripada Nabi, nak belajar. Tapi Nabi kita SAW, dia manusia. Dia perlu agih dan bahagikan masa dengan baik. Jadi semasa Nabi SAW duduk dalam rumah, boleh jadi dia nak rehat, boleh jadi dia ada sesuatu yang perlu dia sempurna dan tunaikan dalam rumah. Jadi tak patut kamu sibukkan, kamu ganggu keadaan seperti itu dengan memanggilnya dan juga minta dia keluar. Sedangkan kamu tidak seperti dia. Sedangkan kamu ni tidak seperti dia. Jadi Allah Ta'ala beritahu, walau annahum, dan kalaulah mereka-mereka yang datang kepada Nabi ni sabaru, dapat sabar, duduk tunggu, hatta takhruja ilaihim, sehingga kamu yang keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, sabar daripada mereka itu lebih baik sebenarnya bagi mereka. Dengan begitu pun Allah Ta'ala, wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha mengampuni lagi maha mengasihani. Dalam agama ada suatu perkara didikan dan tarbiyah. Tidaklah satu orang itu terus jadi orang paling baik, mesti melalui satu tempoh yang agak panjang untuk menjadi golongan yang terbaik. Jadi Badui sana mari masuk Islam satu kebaikan, tapi nak menjadi satu orang yang sangat-sangat baik perlu ambil masa. Jadi Allah kata wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha mengampuni lagi maha mengasihani. Kita akan sambung petang insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Undang-undang yang ketiga ialah tahqiq ataupun teliti setiap berita, mana tidak boleh disebarkan tanpa ditahqiq terlebih dahulu. Tidak boleh disebarkan tanpa diteliti berita itu sahih ataupun sebaliknya. Kalau didapati sahih, dua kemungkinan. Perlu disebarkan atau tak perlu disebarkan. Jika tidak perlu disebarkan, maka sekadar itu sahaja. Atau sekiranya perlu disebarkan, maka hendaklah disebarkan. Manakala sesuatu berita apabila sampai kepada seseorang dengan tidak diteliti dan dengan tidak ditahqiq, dikenal pasti sahih atau tidak dan terus disebarkan, menyebabkan satu orang itu menjadi orang fasik. Jadi dengar berita dan terus sebar, alamat satu orang itu fasik. Oleh kerana itu, umat Islam yang berada di daerah yang ada dalamnya peraturan agama Islam, di antara asasnya ialah kena pastikan berita dan juga khabar sebelum disebar. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu mana-mana orang fasik. Di antara fasik ialah memberitahu sesuatu tanpa diteliti. Datang kepada kamu bawa binaba'in suatu berita. Maka kamu yang dengar berita itu fatabayyanu. Maka kamu hendaklah tahqiq terlebih dahulu. Teliti dulu. Kamu semua hendaklah teliti dulu, tahqiq dulu. Kenal pasti dulu. Berita itu sahih atau tidak. Kalau sekiranya sahih, patut disebar atau tidak. Supaya apa? Allah tusibu. Sini muqaddar Allah. Li'alla tusibu. Supaya kamu tidak menimpakan kepada mana-mana kaum kerana kejahilan berita itu. Kerana sesuatu kejahilan daripada maklumat atau berita yang kamu dapat. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu jadilah kamu di atas perbuatan kamu menyebar berita tanpa ditahqiq, menjadi golongan yang betul-betul menyesal.
Jadi golongan betul-betul menyesal. Sebab berita ni kadang-kadang kesannya kepada kaum. Fatusibu qauman. Mana berita itu kadang-kadang mengakibatkan kaum yang dengar berita palsu itu menderita. Mengalami kesusahan. Kurang kerana berita itu tidak betul. Lalu dengan sebab itu kamu menyesal sungguh-sungguh. Jadi oleh kerana itu undang-undang yang ketiga kena pastikan sesuatu berita yang sampai diteliti terlebih dahulu. Kalaulah mana-mana umat Islam yang duduk di mana-mana daerah, kalau jenis sebar saja mana-mana berita, maka porak-porandalah daerah itu dikurang kerana perangai seperti itu. Ayat yang ketujuh ada hubung kait dengan ayat sebelum yang pertama, iaitu undang-undang dengan Rasul. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Hendaklah kamu yakin sesungguhnya ada di kalangan kamu Rasulullah yang sifatnya perlu ditaati, yang sabdaannya perlu diikuti. Maknanya Rasul satu orang yang kena ikut, bukan dia ikut kamu. Kamu kena yakin, kamu kena tahu sungguh-sungguh di kalangan kamu adalah satu orang Rasul. Rasul adalah orang dipilih untuk menjadi ikutan. Kamu umat adalah orang yang mana diarahkan supaya mengikut Rasul. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik. Di mana apa yang diberitahu oleh Nabi dan Rasul, perkara itu semua dikira adil dan sesuai. Sebab ia merupakan wahyu. Tapi sebaliknya, jika perkara lahir pada nafsu kamu paksa Rasul ikut kamu, maka perkara yang lahir daripada nafsu akan menyusahkan. Itu beza dia. Jadi, lau yuti'ukum fi kathiri minal amri. Kalaulah seandainya Rasul mengikuti kamu pada banyak urusan, la'anittum, nescaya kamu akan mengalami susah. La'anittum ni kamu akan susah. Jadi oleh kerana itu Rasul diikuti. Kamu yang mengikut. Jangan pula Nabi atau Rasul mengikuti kamu. Akan mendatangkan kesusahan. Sebab di antara lain Rasul cakapan baginda daripada wahyu. Wahyu ni untuk semua. Nafsu bukan untuk semua. Nafsu bukan untuk semua. Nafsu untuk seseorang itu. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Ta'ala mencampakkan kepada kamu kasih kepada iman. Anda kasih kepada iman. Iman suatu perkara yang dikasihi sangat oleh kamu. Itu Allah Ta'ala bagi. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Ta'ala bagi iman dalam hati kamu. Allah Ta'ala hiasi iman itu dalam hati kamu. Ada dua perkara. Kamu kasih kepada iman dan kamu dapat iman. Tetapi Allah Ta'ala campak ke dalam hati kamu kasih kepada iman. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu iman. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah membencikan kepada kamu kekufuran. Jadi kekufuran ini perkara-perkara yang keluar Islam. Dan al-fusuqah, dosa-dosa besar jenis fasik. Wal isyana, dan segala dosa-dosa lain yang jenis dosa kecil. Jadi ketiga-tiga itu semua daripada pemberian Allah. Allah campak ke dalam hati kamu kebencian kepada kufur, kepada perkara-perkara dosa besar yang ditafsirkan, yang disebutkan di sini dengan lafaz fasik dan isyan dan segala bentuk penderakaan. Jadi kalau kasih kepada iman dan kalau ada iman, benci kepada kufur dan perkara-perkara yang fasik dan penderakaan, ulaika humur rasyidun. Bermakna orang bersifat seperti tadi, mereka lah yang dikira orang terpimpin. Dan sifat-sifat ini
Kalau diberi kepada seseorang, maka ia adalah fadlan min Allah, kurniaan yang besar daripada Allah. Wa ni'matan, dan suatu ihsan yang paling utama yang dibagi oleh Allah kepada hamba. Allahu alimun hakim, dan Allah lah maha mengetahui siapa yang layak. Hakim, maha bijaksana. Undang-undang yang keempat, mendamaikan orang Islam yang berbalah. Jadi tuntutan dalam negara Islam atau dalam daerah Islam, jangan biarkan umat Islam berbalah. Jadi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan sekiranya ada dua puak, dan dua puak ini kedua-dua daripada golongan yang beriman, dan percakapan di antara mereka itu hingga membawa kepada iqtatalu, berperang, lalu kamu kena jadi orang tengah. Fa aslihu bainahuma, kamu hendaklah damaikan di antara dua golongan yang beriman. Sebab orang beriman dia tidak boleh hidup dengan keadaan berpecah belah dan berbunuh-bunuhan. Jadi kamu hendaklah damaikan di antara keduanya. Kamu tak boleh jadi daripada pihak itu dan tak boleh jadi daripada pihak ini. Fa'in baghat ihdahuma, apabila diperhatikan di antara dua kumpulan itu, tentu sekali ada yang adil dan ada yang zalim. Kalau sekiranya kedua-dua adil, tak mungkin. Mesti ada yang lebih adil berbanding dengan satu lagi. Jadi fa'in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, sekiranya setelah diadili dengan satu keputusan, jika masih ada lagi di antara dua kumpulan ini menzalimi kumpulan satu lagi setelah diadili, setelah dihakimi, faqatilul lati tabghi, kamu yang berada di tengah-tengah hendaklah memerangi golongan yang zalim setelah diadili. Kamu hendaklah memerangi golongan yang cuba untuk melakukan kezaliman. Sehingga bila ni? Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia kembali kepada perintah Allah, yakni berhenti daripada berperang. Maknanya hakim, orang tengah adalah orang yang menjadi dua-dua orang ni sanggup berdamai. Suatu keputusan dia akan dibuat untuk mendamaikan dia. Maka maksud daripada pendamai adalah berdamai. Jadi setelah persetujuan semua akan berdamai. Berdamai bermakna berhenti peperangan. Tiba-tiba satu puak mula memerangi atau mula menzalimi. Sedangkan kata putus daripada orang tengah ni diterima untuk menentukan perdamaian. Tiba-tiba setelah berdamai, satu puak melawan, menzalimi balik. Maka pendamai kena duduk di sebelah pihak untuk meredakan yang zalim, sehingga yang zalim itu berhenti daripada peperangan dan berdamai. Jadi orang tengah sebenarnya untuk memberhentikan peperangan dengan suatu keputusan dibuat. Setelah keputusan dibuat, sepatutnya berhenti. Jadi berhenti itu asal daripada pendamaian. Tapi sekiranya ada satu lagi muncul dalam mesyuarat ataupun dalam keputusan itu dia terima, tiba-tiba selepas pada itu dia bangkit untuk melakukan kezaliman, maka kesemua mereka hendaklah berusaha memberhentikan. Mana kena ada satu usaha untuk memberhentikannya daripada berperang, sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Perintah Allah di sini adalah perdamaian. Fa in fa'at, maka sekiranya kedua-dua kembali kepada perdamaian, fa aslihu bainahuma, kekalkanlah, eratkanlah hubungan di antara mereka berdua. Eratkanlah hubungan di antara mereka berdua bil adli, dengan cara adil. Sebab adil adalah perkara yang boleh mendamaikan.
yang menjadi pecah belah, yang menjadi percakaran, semua dengan sebab zalim. Jadi fa aslihu bainahuma bil adli, maka kamu semua hendaklah damaikanlah, islahkanlah, rapat daerahkanlah hubungan di antara mereka berdua dengan cara adil. Wa aqsitu, dan sentiasa kekal dengan keadilan. Apa makna? Kamu sendiri dalam perkara ni jangan campur tangan untuk memihak pada mana-mana daripada dua kumpulan itu. Jadi kamu sendiri kena ikhlas. Wa aqsitu dengan mana kamu sendiri hendaklah berlaku adil. Damaikan mereka supaya bersatu, dan kamu sendiri hendaklah berlaku adil. Yakni dengan tidak memihak daripada mana-mana daripada dua kumpulan. Atau janganlah usaha mendamaikannya itu dicemari oleh muslihat, dicemari oleh kepentingan, Jadi oleh kerana Allah kata wa aqsitu, kamu sendiri kena adil, janganlah perdamaian itu dicemari oleh kepentingan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat adil dan ikhlas. Kenapa umat Islam perlu berdamai? Kerana orang mukmin adalah bersaudara. Yang seperti adik-beradik, bahkan lebih. Innamal mu'minun, sebenarnya orang beriman itu ikhwatun, mereka adalah adik-beradik. Kerana apa? Kerana satu agama. Seperti mana dia di dunia dengan satu khalifah, satu fahaman, satu cara hidup, satu Tuhan, satu Rasul, dan di syurga nanti dia juga akan duduk bersama-sama. Jadi sebut kata orang beriman ini adalah orang sentiasa kena bersatu. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi pecah belah ataupun berlawanan satu sama lain sudah dicemari sifat iman mereka. Jadi fa aslihu baina akhwaikum, maka hendaklah kamu islah, kamu damaikan di antara saudara-saudara kamu yang beriman itu. Wattaqullah, dalam islah juga kamu hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan dengan sebab takwa kamu akan dirahmati. Jadi undang-undang ni dengan hikmah yang ada dalamnya. Oleh kerana orang beriman, dia kena bersatu. Bukan kerana bahasa, bukan kerana bangsa, kerana iman yang ada pada dia. Kerana lafaz mu'minu. Kerana imanlah mereka bersaudara. Tak kira dia kabilah mana, tak kira dia ada dalam negara mana, bangsa mana, dia guna bahasa apa, tapi apabila ada iman, maka iman itu kan yang satu, yang sama. Maka adalah islahkan mereka dengan adil. Jadi mendamaikan persengketaan di kalangan beriman adalah suatu tuntutan undang-undang asasi bagi sesebuah daerah Islam. Hikmah daripada damai adalah kerana umum itu sendiri, maknanya sendiri adalah satu penyatuan. Makna iman itu sendiri adalah penyatuan. Undang-undang yang kelima, janganlah pula kaum mengangkat kaum, bahasa diangkat atas dasar bahasa, keturunan diangkat atas dasar keturunan. Tidak boleh. Dan itu adalah resam jahiliyah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, orang yang mana dalam hati mereka iman yang sama percaya kepada Allah, sama percaya dengan rukun iman. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum mempersendakan kaum lain. Tujuan yang mempersendakan, asa yakunu khairan minhum, mungkin mereka lebih baik daripada mereka yang mempersendakan di sisi Allah. Wala nisa'un min nisa'in, janganlah pula wanita mempersendakan wanita lain. Mungkin wanita lain itu lebih baik mereka di sisi Allah. Wala talmizu anfusakum, jangan pula kamu mencela sesama kamu. Sini diri kamu ni bukan diri sendiri. Diri dengan makna orang Islam. Janganlah kamu mencela diri kamu, maknanya sesama kamu.
Wala tanabazu bil alqabi, janganlah pula sambil melempar tuduhan, ataupun janganlah kamu semua saling melempar gelaran yang buruk satu sama lain. Mana janganlah cuba guna gelaran-gelaran yang buruk pada satu sama lain. Jangan cela dan jangan guna gelaran yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah nama yang dipanggil menyebabkan orang itu jadi fasik selepas beriman. Seburuk-buruk nama, sama ada nama dia kita panggil menyebabkan jadi fasik, ataupun nama itu nama gelaran. Seburuk-buruk nama, nama yang menyebabkan fasik, iaitu panggilan-panggilan yang menyebabkan satu orang itu jadi fasik selepas pada iman. Terjemahan pertama. Yang kedua, seburuk-buruk nama, iaitu nama yang dipanggil kepada seorang yang sudah bertaubat dengan panggilan semasa dia fasik. Seburuk-buruk nama yang dipanggil dengan nama yang fasik selepas pada dia bertaubat. Dia dua terjemahan. Maknanya, janganlah panggil dia dengan nama sebelum. Nama masa dia kafir. Selepas pada dia masuk Islam. Seperti mana isteri Nabi yang bernama Sofiyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Dia adalah anak perempuan ketua Yahudi. Jadi kadang-kadang ada di kalangan sahabiah mengatakan kepadanya Yahudi, anak Yahudi. Yahudiyatun, perempuan Yahudi, anak Yahudi. Jadi Sofiyah menangis jumpa Nabi. Dia kata, ada orang kata begini. Walaupun perkataan itu benar, Sofiyah adalah Yahudi, anak perempuan Yahudi. Tapi setelah dia beriman, maka perkataan seperti itu tidak boleh digunakan. Jadi seburuk-buruk nama yang dipanggil atas maksud kefasikan selepas satu orang beriman. Jadi apabila dia sudah beriman, maka tak boleh lagi dipanggilnya sebagai Yahudi. Tidak boleh dipanggil dia sebagai Nasara dan sebagainya. Dan dalam Islam juga, mana-mana orang mengatakan kata-kata seperti ini, boleh dihukum ta'zir. Ini salah satu perkara jenayah. Maksudnya tidak boleh memanggil seorang itu satu kalimah yang menyebabkan maruah dia tercela dan boleh dihukum ta'zir. Sofiyah radhiyallahu anha apabila dia mengadu kepada Nabi, Nabi kata, kenapa kamu tak jawab? Kamu kata, aku ni keturunan Nabi Harun, pak saudara aku Nabi Musa, suami aku Nabi Muhammad. Semua Nabi berlaku. Pak Sofiyah binti Akhtab, binti Huyai adalah daripada jalur susugala keturunan Nabi Harun, abang Nabi Musa. Jadi kenapa tak kata, ayahku adalah Nabi Harun, pak saudara aku Nabi Musa, suami aku adalah Nabi Muhammad. Wa man lam yatub, sesiapa yang melakukan kesilapan dan masih tidak bertaubat, fa ulaika humul zalimun, mereka yang bersifat tidak bertaubat, mereka sebenarnya orang zalim. Jadi panggil memanggil pun juga akan menyebabkan suasana umat Islam di daerah yang ada dalam tu penduduk Islam akan menjadi pudar, akan menjadi keruh, akan menyebabkan perbalahan. Jadi panggil memanggil pun kena jaga. Panggil memanggil pun kena jaga. Undang-undang yang ke-6 daripada 7, iaitu menjauhi daripada sangka buruk. Sangka buruk maknanya orang pada zahirnya baik. Orang pada zahirnya baik. Maka kita tak boleh pada orang zahirnya baik, kita sangka buruk. Kalau satu seseorang tu buat perkara yang buruk, memang kita tidak boleh nafikan. Apabila kita tengok dia buat satu yang buruk, memang dia ada buat satu yang buruk. Tapi tidak boleh kita korek sehingga kita nak mengetahui keburukan-keburukannya yang lain. Sebaliknya kita kena usaha supaya keburukan yang nampak pada kita ditutupi. Islam bukan cara untuk membuka keburukan orang lebih banyak. Sebab keburukan apabila dituturkan, maka dia akan merembak. Sebaliknya kebaikan apabila dituturkan, kebaikan akan merembak.
Jadi Islam Allah Ta'ala ajar sebagai agama yang selamat sejahtera. Keburukan-keburukan tidak boleh disebarkan. Nampak saja keburukan, tugas orang nampak tu kena tutup dengan cara nasihat dan sebagainya. Tidak boleh dibongkar. Jadi zan su. Sangka buruk ni apabila kita tengok zahir baik, kita sangka buruk. Yang kedua, kita tengok sesuatu keburukan, kita cuba nak korek, ambil keburukan yang lain lagi. Itu semua tidak betul. Kalau ini ada dalam umat Islam di mana-mana daerah, di mana-mana bandar atau di mana-mana negeri dan negara, maka Islam tidak akan tersedia dengan baik. Boleh membawa kepada kemusnahan dan kehancuran. Jadi undang-undang yang ke-6 ni Allah beritahu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kamu hendaklah jauhi kebanyakan sangkaan. Kebanyakan sangkaan. Sebab apa? Dalam perkara sangkaan ini dia umum. Sesuatu apabila tidak ada bukti yang jelas, sudah ada sangkaan. Jadi adalah umum. Jadi zon dalam bahasa Arab digunakan untuk banyak perkara. Digunakan untuk banyak perkara. Hatta dalam perkara ilmu fiqh sekalipun, kalau perkara itu sabit dengan qiyas, itu dia panggil hukum zon. Qiyas ni adalah hukum zon. Ataupun hukum yang sabit daripada khabar wahid. Juga sebahagian ulama hadis kata, sebagai ulama fiqh kata, hukum yang sabit daripada hadis khabar wahid juga jenis zon. Jenis zon. Ataupun hukum yang disabitkan melalui alamat-alamat. Juga hukum jenis zon. Tapi semua tu dia panggil zon yang baik. Zon yang baik. Sangkaan-sangkaan yang baik. Jadi oleh kerana itu, Allah Ta'ala beritahu, jauhilah kebanyakan sangkaan. Sangkaan tu ada yang baik. Tapi kebanyakannya tidak baik. Inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya sebahagian daripada zan, ismu memang dosa dia. Bukan buruk biasa. Jadi ada setengah zan tu baik. Kebanyakannya tidak baik. Tapi dalam setengah yang tidak baik itu ada yang betul-betul mengakibatkan dosa. Jadi inna ba'dadh-dhann ismu. Jadi ada lafaz di sini kathiran, ada lafaz sini ba'd. Jauhilah kebanyakan daripada sangka. Kebanyakan daripada sangka. Kena jauhi. Yang boleh bersangka ialah perkara-perkara yang memberi kebaikan. Sangka baik boleh. Sebahagiannya sangka baik. Sangka baik boleh. Sebab apa? Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Jadi menjauhinya adalah bermakna menjauhi dosa. Apabila zan itu adalah peringkat pertama, munculnya zan, munculnya sangka buruk, satu kali dikira berdosa. Kemudian wala tajassasu, janganlah cuba mencari keburukan-keburukan lain ikuran daripada zan sangkaan buruk itu. Mula-mula sangka buruk, kemudian tajassus ni mencari dengan tanya, dengan cuba melihat, dan cuba tanya keburukan-keburukan lain atau keburukan-keburukan yang dia tak tahu. Allah kata jangan tajassus, jangan cari keburukan. Sangkaan pun tak betul dah. Sebahagiannya akan jadi dosa. Jadi apabila sudah ada satu dosa, kalau boleh basmikan, bertaubat daripada dosa itu. Jangan pula tambah yang lebih besar lagi daripada sangkaan, tanya keburukan orang tu, tengok keburukan orang tu. Mungkin manusia dia tidak bebas daripada keburukan, tidak ada maksud. Jadi apabila dia tanya, apabila dia cari, tengok, akan terjumpalah mana-mana keburukan. Jadi walaupun nampak keburukan, walaupun terjumpa keburukan, bukanlah benda tu perlu disebarkan, perlu diceritakan. Jadi Allah beritahu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah mengumpat seseorang kamu dengan seorang yang lain keburukan seseorang. Tengok keburukan pun sekadar kamu dan bertaubat. Jangan pula kamu mengumpat mana keburukan orang tu kita cerita pada orang ni. Jadi tingkat yang ketiga lebih teruk adalah mengumpat. Jadi daripada sangka buruk, tanya dan tengok sendiri. Tak ada sabit dengan orang lain. Setelah tengok sendiri dan dengar sendiri keburukan,
dan mula mencerita kepada orang lain. Jadi peringkat yang ketiga ni dikira sangat teruk. Kesan dia di sisi wahyu, di sisi agama, di segi rohaninya, seseorang yang memberitahu tentang keburukan seorang lain seperti memangkai bangkai. Gigitnya orang tu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Apakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Apakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, memang kamu tak suka memakan daging mayat saudara kamu. Maka kamu kena jauhi mengumpat kerana dia lebih teruk lagi daripada memakan daging mayat saudara. Lebih teruk lagi daripada memakan daging mayat saudara. Maknanya di segi zahir ni kamu memang tak suka. Maka seperti itulah di segi batin. Di segi batinnya. Apa makna? Orang telah mati, dia tak tahu apa pun. Kalau kita makan atau tidak makan. Sebab dia telah mati. Begitu juga orang yang kamu ngumpatkan dia tidak ada di depan kamu. Dia tidak ada di depan kamu seperti mana dia mati. Dia tidak boleh membela keadaan dia. Daging seorang yang telah mati, daging itu tak boleh nak dibela oleh Tuhan dia sebab Tuhan dia dah mati. Maka seumpama itulah mengumpat satu perkara yang dilakukan oleh seorang, yang mana orang yang diumpat itu, dia tidak ada di situ. Dia tak mampu nak membela di depan. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kesan daripada sengkaan yang buruk membawa kepada mengumpat, dan mengumpat adalah suatu tajuk pecah belah yang sangat besar. Tajuk pecah belah yang sangat besar. Oleh kerana itu, wattaqullah, kamu semua hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha menerima taubat, lagi Maha mengasihani bagi hamba-hamba yang kembali bertaubat. Undang-undang yang ketujuh, tak boleh berbangga dengan keturunan, dengan bahasa, dengan kabilah, dengan puak. Tidak boleh. Apabila kemuliaan manusia berada pada keputusan Allah, bukan daripada kejadian yang Allah jadikan sebagai perkara yang lazim pada manusia itu. Ada orang tu Allah Ta'ala ciptakan warna kulitnya begini. Ada orang tu Allah ciptakan warna kulitnya begini. Bahasa tu, berbagai-bagai itu Allah telah ciptakan. Itu semua sekali adalah sebagai alamat kudrat. Maka apabila ia daripada ciptaan Allah, manusia tidak boleh berbangga di atas ciptaan. Bukan daripada kemuliaan dia. Semua itu daripada kudrat, daripada kesempurnaan sifat Allah. Yang kamu boleh mencari kemuliaan daripada Allah adalah sifat-sifat yang kamu boleh ikhtiar. Daripada sifat keagamaan, sifat kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada undang-undang yang ke-7, Ya ayuhan nas, wahai manusia semua, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah ciptakan kamu asalnya daripada satu orang lelaki dan satu orang perempuan. Biasa dua orang saja, Nabi Adam dengan Hawa. Selepas pada itu, wa ja'alnakum syu'uban. Lepas itu kami jadikan kamu ni syu'ubah, bangsa-bangsa. Mana bangsa-bangsa yang besar. Wa qabaila, dan kabilah-kabilah yang kecil. Kami jadikan kamu bangsa-bangsa yang besar dan kabilah-kabilah yang kecil. Bangsa Arab, bangsa Afrika, bangsa Asia. Kemudian daripada itu ada kabilah-kabilah pula yang kecil. Tujuannya lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali. Supaya kamu saling kenal mengenali. Dia juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seperti mana kita. Sekadar ta'aruf. Ini orang Afrika, ini orang Jepun, ini orang Cina, ini orang Arab, ini orang Melayu. Jadi supaya kamu kenal perbezaan daripada ciptaan Allah Ta'ala itu. Mana lita'aruf, untuk kenal mengenali. Bukan untuk caci-mencaci, bukan untuk menjatuhkan, tidak. Untuk kenal mengenali. Jadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu daripada berbagai-bagai bangsa dan kabilah ini, di sisi Allah atqakum, yang lebih takwa. Sesungguhnya yang paling mulia kamu, bukan kerana bangsa dan bukan kerana kabilah, tapi
atqakum, yang lebih takwa. Jadi takwa adalah perkara yang boleh dicari oleh semua bangsa, oleh semua kabilah. Innallaha alimun khabirun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang besar-besar. Khabirun, Maha mengetahui perkara yang kecil-kecil. Ayat seterusnya, setelah didapati 7 undang-undang yang ringkas dan juga dikira undang-undang asas, di samping ada undang-undang lain lagi, untuk suatu negara atau suatu daerah yang sudah ditawan oleh orang Islam, Allah Ta'ala adakan pula ayat-ayat jenis laporan mengenai manusia tidak memahami siapa yang berjasa dalam agama. Seolahnya dia kata dia masuk Islam, dia buat jasa pada Islam. Sedangkan tidak. Dia masuk Islam bermakna Islam telah berjasa kepada dia. Kalau dia tak masuk Islam, tidak akan masuk neraka. Jadi dia masuk Islam, Islam telah berjasa kepada dia. Benda baik masuk pada dia. Bukan dia buat benda baik. Mana Islam adalah sesuatu yang menyebabkan dia jadi baik. Kalau dia tidak masuk Islam, dia tak baik. Jadi jangan silap faham. Masuk Islam maknanya dengan sebab saya masuk Islam, Islam jadi baik. Kononnya Islam sebelum saya masuk, dia tak jadi baik. Tidak. Jangan silap. Jadi masuk Islam, maknanya Islam berjasa kepada dia. Bukan dia berjasa pada Islam. Jangan bertukar. Dulu orang Arab Badui, dia duk ingat apabila dia masuk Islam, maknanya dia duk fikir Nabi tak bersusah payah berperang untuk masuk Islam. Banyak yang yang menjimatkan Nabi dan para sahabat kerana mereka masuk Islam secara sukarela. Dia memahami apabila dia masuk Islam secara sukarela, tidak menyusah dan tidak membebankan dan tidak menggunakan banyak harta untuk berperang, mereka berfikir mereka telah buat jasa kepada Islam. Ayat ini, qalatil a'rabu aman. Ayat 14 ni dua perkara disebut oleh Allah Taala. Satunya apa yang kita beritahu tadi, maknanya berfahaman apabila dia masuk Islam, dia buat jasa. Ayat itu kita akan baca selepas pada ni. Manakala ayat pertama, mereka silap dalam menyebut kalimah Islam dengan iman. Iman perkara dalaman, Islam perkara luaran. Apabila dua kalimah duduk bersama, maka lain-lain makna dia. Apabila dia duduk berasingan, boleh jadi sama. Kalau kita kata orang beriman, makna dia orang Islam. Kalau kita tahu Islam, dia orang beriman. Tapi kalau iman dengan Islam duduk sekali, dia memberi makna lain-lain. Iman perkara dalaman, Islam perkara luaran. Jadi Arab Badui, dia kata amanna. Dia baru masuk Islam, dia kata kami telah beriman. Jadi dia berkata kami telah beriman, sedangkan iman mana yang dia kata itu, semua orang tak tahu. Orang hanya tahu zahir dia. Iman dalam hati dia orang tak tahu. Orang tak tahu. Jadi perkataan amanna, kami telah beriman, kami telah beriman, perkataan ini tidak patut dan tidak sesuai. Qul, katalah kepada mereka, lam tu'minu, kamu masih belum beriman. Kamu masih belum beriman. Iman yang dituntut oleh Allah. Walakin akan tapi kamu kena tukar perkataan. Qulu, kamu katalah aslamna, kami baru masuk Islam. Baru betul. Iman adalah perkara yang sangat tak nampak, yang sangat tersembunyi. Sebab ia adalah tempat dalam hati. Suatu perkara dalam hati, ia tersembunyi. Kadang iman naik, kadang iman yang tinggi, kadang iman yang sempurna, tidak seperti mana iman yang daif, iman yang rendah, ataupun iman yang lemah. Jadi perkara itu tak sama. Yang zahir adanya serah diri masuk Islam. Jadi kamu jangan kata kamu beriman. Kamu jangan kata begitu sebab kamu belum beriman dengan seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kamu tukar perkataan kepada aslamna.
Kamu katalah kami masuk Islam. Sebab masuk Islam adalah mengucap kalimah syahadah. Ya, memang ya, dia betul. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kerana perkataan yang kamu kata kami beriman, iman yang dituntut oleh Allah Ta'ala itu masih belum masuk. Lamma ni belum. Yadkhul masuk. Al-iman, iman yang dituntut fi qulubikum, dalam hati kamu. Jadi iman yang dituntut oleh Allah Ta'ala, iman yang sempurna, belum masuk lagi. Kamu dah kata kami beriman. Tak kena. Allah kata kepada mereka tu, tak kena sebut gitu. Tak kena sebut itu. Sebab apa? Ciri-ciri yang merupakan orang tu beriman masih tidak ada pada kamu. Masih tidak ada pada kamu. Kamu baru boleh masuk Islam dengan mengucap kalimah syahadah. Keimanan yang dituntut masih belum masuk. Jadi duk kata kami telah beriman, tak kena. Tukar dengan kata kami masuk Islam. Kami telah masuk Islam. Macam mana alamat orang tu betul-betul beriman? Allah beritahu. Jadi alamat yang Allah Ta'ala beritahu tidak ada pun pada mereka. Mana dakwaan tanpa ada alamat. Tidak kena cara dia. Wa in tuti'ullah wa rasulahu. Cuma dalam keadaan kamu beriman pada masa ini pun, apa-apa amal taat kamu akan diterima. Apa-apa amal kamu, Allah tak akan kurangkan. Jadi wa in tuti'ullah wa rasulah. Ketika kamu baru masuk Islam dan kamu dapat taat pada Allah dan Rasul, la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah Taala tidak akan mengurangkan pahala amalan kamu walaupun sedikit. Kamu nak berkata kami beriman saja tidak patut, tidak betul. Tapi amal-amal yang kamu buat dengan iman yang ada pada kamu tidak dikurangkan pahala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Berarti siapa-siapa yang masuk Islam, amal-amal dia akan diterima. Allah tak akan kurangkan. Cuma dia kena tahu, sini ayat tafsir. Dia kena tahu mukmin yang sebenar bagaimana keadaan dia, bagaimana alamat dia. Innamal mu'minun. Ada di antara peristiwa yang berlaku, satu orang sahabat dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tak bagi kepada dia? Tidakkah dia beriman?" Nabi kata, "Kenapa tak kata Muslim?" Berkali-kali, "Kenapa tak kata Muslim? Jangan kata beriman. Kenapa tak kata Muslim?" Sebab perkara yang kamu tak tahu, kamu tak boleh beritahu begitu. Iman perkara dalaman, rahsia dia. Kita tak tahu. Tapi Islam memang zahir dia. Apa yang di luar dia. Jadi kata Islam pun tak apa. Jadi dalam ni Allah nak beritahu kepada kita sebagai tafsir, dan dia merupakan alamat-alamat mukmin yang sebenar. Mukmin yang kira ada alamat ni, maka dia dikira mukmin yang dituntut. Iman yang ada dalamnya adalah iman yang dituntut. Innamal mu'minun. Sesungguhnya mukmin yang sebenar itu ialah alladzina amanu billah. Orang betul-betul meyakini akan Allah. Iman apabila mari kali kedua, terjemahan dia lebih sempurna. Orang-orang betul meyakini akan Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi keyakinan ini ialah di antara perkara yang bukan mudah untuk diperolehi. Tsumma lam yaktabu. Kemudian dia tidak meragui sedikit pun. Sini dia tidak meragui sedikit pun. Keyakinan yang ada pada dia tentang Allah dan Rasul tidak meragui sedikit pun. Dia tidak meragui sedikit pun. Kemudian wajahadu, dan dia sanggup berjihad. Iman pada Allah, iman pada Rasul, dan tidak meragui. Yang keempat, wajahadu, mereka sanggup berjihad, berjuang. Bi amwalihim, dengan guna harta mereka sendiri, wa anfusihim, diri mereka sendiri, berjihad dalam apa? Fi sabilillah, pada agama Allah. Jadi apabila ada ketiga-tiga ini, iman, tidak meragui, dan jihad. Ulaika humus sadiqun. Mereka yang bersifat seperti itulah orang betul-betul benar dalam dakwaan dia beriman. Apabila ada alamat ini, maka dia adalah guna yang benar-benar beriman. Seterusnya, golongan Badui yang mengatakan kami buat jasa dengan cara masuk Islam, buat jasa kepada Islam, itu tidak betul juga. Bahkan dia kena sedar,
Allah berjasa kepada dia. Islam berjasa kepada dia. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Adakah kamu nak beritahu kepada Allah tentang agama kamu? Adakah kamu nak beritahu kepada Allah tentang agama kamu? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sedangkan Allah Ta'ala, dia maha mengetahui apa saja makhluknya di lapisan langit dan apa saja makhluk di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala itu mengetahui segala-galanya. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka menganggap mereka berjasa kepada kamu, Muhammad, kerana mereka telah masuk Islam tanpa peperangan. Mereka yamunnu, mereka memberitahu, mereka menganggap mereka berjasa kepada kamu, Muhammad, kerana mereka masuk Islam tanpa peperangan. Kerana Nabi tidak banyak belanja. Nabi tidak banyak susah payah untuk kamu masuk Islam. Kononnya dengan cara itu kamu telah buat jasa kepada Nabi. Tidak betul. Qul, katalah kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Janganlah kamu tamunnu sini, janganlah kamu anggap berjasa kepada aku Islamnya kamu itu. Janganlah kamu anggap berjasanya kamu kepada aku Islam kamu itu. Sebaliknya, balillahu yamunnu alaikum. Bahkan Allah yang berjasa pada kamu. Sebenarnya Allah yang berjasa pada kamu. Tidak sebalik. Bahkan Allah yang berjasa pada kamu, an hadakum lil iman. Dia bagi hidayah pada kamu hingga kamu boleh masuk Islam dan boleh beriman. In kuntum shadiqin, sekiranya dakwaan kamu itu benar, maka sebenarnya begitulah. Maksudnya Allah sebenarnya berjasa kepada kamu karena dialah yang telah memberi hidayah kepada kamu untuk beriman. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia mengetahui segala yang gaib. Gaib bagi manusia, baik di langit dan di bumi. Jadi segala yang gaib bagi manusia, langit bumi, Allah Maha mengetahui. Wallahu basirun, dan Allah Maha melihat bima ta'malun, apa saja kamu lakukan. Malam ini kita sambung surah Baqarah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rashidin. Sallallahu